Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan-ahlan sahabat semua yang saya nampak dalam komen ada Kak Zimah Don dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pada malam ini kita nak sambung pembacaan kita dalam kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah, iaitu 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan juga sebaik-baik amalan. Ahlan-ahlan Kak Kamiza Muhammad Amil dan juga sahabat-sahabat yang lain, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebarluaskan. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-42. Muka surat yang ke-42 pada hadis yang ke-6. Pada hadis yang ke-6 ini penulis membawakan tajuk tasbih, tahmid dan juga takbir selepas solat. Lalu apakah tajuk hadis yang ke-6? Tasbih, mengucapkan subhanallah. Tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar selepas solat, yang mana itu merupakan amalan yang sangat baik. Maka di sini adalah sebuah hadis yang panjang, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita baca terjemahan sahaja sebab hadis ini adalah hadis yang panjang. Pernah beberapa orang sahabat datang kepada sahabat yang miskin, sahabat yang susah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, apa mereka cakap dengan Nabi? Zahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, mereka telah pergi jauh dengan harta benda itu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. Apakah maksud daripada ungkapan sahabat-sahabat yang miskin ini? Wahai Rasulullah, kami beribadah sama seperti orang yang berharta. Namun orang yang berharta pada waktu itu mereka mengeluarkan zakat, tapi kami tak mampu. Orang yang berharta memberi sedekah, tetapi kami tak mampu. Lalu orang-orang yang berharta pada waktu itu mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan ibadah-ibadah yang mereka boleh lakukan melalui harta mereka. Lalu sebab itu sahabat-sahabat yang susah ini mereka menerangkan apakah maksud orang yang kaya mendapat kedudukan yang tinggi. Maka mereka berkata, kerana mereka sahabat-sahabat yang kaya, mereka dapat melaksanakan solat seperti juga kami melaksanakan solat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun wahai Rasulullah, mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka. Apakah maksud kelebihan daripada sudut harta, daripada sudut ibadah? Maka para sahabat ini berkata, Yahuju nabiha, mereka dapat pada waktu itu menunaikan ibadah haji dengan harta tersebut. Kerana salah satu daripada syarat haji adalah manistata', orang yang berkemampuan. Bahkan mereka dapat berjihad dan juga bersedekah. Bila Nabi SAW mendengar akan kata-kata daripada sahabat-sahabat yang susah ini, yang miskin ini, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, Ala uhaddithukum in akhadhtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahranai illa man amila mithlah. Sabda Nabi SAW, dengar baik-baik sahabat semua, dengar baik-baik apakah sabda Nabi SAW. Mahukah aku sampaikan kepada kalian satu amalan? Satu amalan. Apabila kalian ambil amalan itu, kalian akan dapat mengatasi darjat orang-orang yang sudah mengalahkan kalian. Nabi sebut, ya, ada satu amalan.
Amalan ini bila dijaga, bila diambil berat, maka kamu boleh mengejar, bahkan mengalahkan orang-orang yang mendahului kamu dengan harta, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji dan sebagainya. Dan tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amalan ini, sehingga kalian menjadi yang terbaik di antara kalian. Ini menjadi tajuk buku, bahawa orang yang mengamalkan ini dia akan menjadi orang yang terbaik daripada kalangan dia, kecuali bila ada orang yang mengerjakan amalan yang sama. Bila ada orang yang lain mengerjakan amalan ini, maka pada waktu itu pun dia kira terbaik. Apakah amalan yang boleh menjadikan manusia itu mengalahkan orang yang bersedekah? Pada waktu itu orang yang menginfakkan harta, bahkan dia boleh menjadi orang yang amalan dia terbaik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah 33. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang boleh menjadikan kita kalahkan orang lain, menjadi terbaik di antara manusia dengan amalan ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalian membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar setiap kali selesai solat sebanyak 33 kali. Masya Allah, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Siapa yang ada amalkan selepas maghrib tadi? Lalu kalau ada yang amal, tahniah. Itu adalah amalan yang sangat baik, yang mana Nabi maklumkan kepada para sahabat yang ingin menyaingi, berlumba-lumba dalam berbuat kebaikan dengan sahabat yang ada harta namun mereka tak memilikinya. Maka siapa yang buat, tahniah. Siapa yang mana mungkin ambil ringan, mungkin pandang ringan amalan ini, maka usahalah untuk amalkan. Maka ini yang kita nampak kelebihan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap kali selepas solat. Ianya akan menjadikan manusia itu adalah manusia yang terbaik amalan dia. Dia boleh mengalahkan orang lain yang pada waktu itu melakukan amalan yang lain. Faedah: setiap orang sama ada miskin maupun kaya berpeluang melakukan amalan soleh. Kenapa? Kerana setiap perbuatan ada nilai yang tersendiri di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan ganjaran Allah kepada orang yang melakukan kebaikan. Tahniah kepada yang dah biasa amalkan, tahniah kepada yang belum, maka mulakan untuk beramal. Firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Firman Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, husna, yang berbuat baik, adanya pada waktu itu husna, adanya ganjaran pahala yang berbentuk syurga. Dan Allah selalu balas bukan setakat apa yang kita buat. Wa ziyadah, Allah akan balas lebih daripada apa yang kita buat. Lalu sebab itu, bila kita nampak amalan ini nampak biasa, nampak kerdil, nampak kecil, tapi sebenarnya amalan itu Allah suka, maka istiqamahkan, nescaya Allah akan bagi lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Maka sebab itu kita mula untuk istiqamahkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali selepas solat. Kerana dalam sepotong hadis yang lain yang ada dalam riwayat Muslim, kalau kitab ini pada muka surah 45, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sabda Nabi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah selepas solat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, yang mana bila dia buat selepas solat fardu, total ni dah jadi 99.
kemudian dia menggenapkan untuk yang kali ke-100 ucapan yang disebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah ganjaran dia? Sabda Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Masya Allah. Tadi kita dah nampak Allah bagi ganjaran, tetapi ada ekstra di sini. Barang siapa yang istiqamahkan ini, maka Allah akan ampunkan kesalahan dia, dosanya, meskipun kesalahan dan dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Allah ampunkan dosa dia. Maka di sini kita nampak bagaimana sifat cemburu pada sahabat bukan pada nikmat harta, bukan kepada nikmat jawatan, bukan kerana nikmat rupa, tetapi cemburunya sahabat yang kita baca pada awal hadis tadi adalah pada waktu itu kerana nak bersaing dengan amalan. Malangnya manusia banyak cemburu kerana harta, rupa, kaya dan juga sebagainya. Tapi sepatutnya yang kita patut berlumba-lumba adalah berdasarkan kepada amalan. Lalu ini satu hadis yang menarik yang saya harap sahabat boleh mula amalkan. Siapa yang akan istiqamahkan, moga-moga kita semua dapat istiqamahkan. Amalan yang nampak kecil tapi ganjarannya adalah luar biasa. Maka ini daripada buku Arba'un Al-Khairiyah. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan dia, maka boleh sahaja WhatsApp kepada nombor yang tertera, nombor Vital Book, kerana ini adalah pihak kami mempunyai beberapa nuskah lagi. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan, maka boleh tekan nombor Vital Book 0113032317. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain jam 11.30 nanti. Kita akan ada perkongsian tauhid bersama Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih, dan jam 12.30 bersama dengan Ustaz Hazim Haznan. Kepada sahabat yang mungkin berehat awal, maka boleh pada waktu itu untuk tengok sesi ulangan dan sebagainya. Jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.